Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita dapat bertemu semula dan insya-Allah saya akan berkongsi min mawdu' ta'rif bil Quranil Karim wa bi asma'ihi wa maqasidihi. Tajuk yang kedua ataupun bahagian yang kedua, iaitu ulum Al-Quran. Ta'rif bil Quranil Karim lughatan. Masdar kal qira'ah, mushtaq minal fi'li qara'a bimakna tala. Al-Quran dari segi bahasa iaitu ia adalah masdar seperti al-qira'ah, pembacaan. Mushtaqun minal fi'li, yang dibina daripada kata kerja iaitu qara'a, bimakna tala, yang bermaksud tala. Qara'a bimakna tala, baca, tutur. Itu dari segi lughatan, bahasa. Manakala Al-Quran Al-Karim, ta'rif Al-Quran Al-Karim istilahat wa kalamullah al-mu'jiz munazzal ala rasulih sallallahu alaihi wasallam al-mankul bitawatir al-muta'abbud bitilawatihi. Yang bermaksud ia adalah kalamullah yang bermukjizat diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menerimanya secara mutawatir dan membacanya merupakan satu ibadah. Kemudian kita lihat pula asma Al-Quranil Karim. Nama-nama Al-Quran yang pertama Al-Furqan. Dalil dia tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar bahawa dalil ini perlu sama dengan apa yang kita nyatakan. Contoh nama Al-Quran itu Furqan. Jadi kita datangkan dalil yang berkaitan dengan Al-Furqan dan mestilah tiada kesilapan ketika menulis dalil. Nama yang kedua Al-Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nama yang ketiga Az-Zikru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Dan nama yang keempat, nama Al-Quran, iaitu Al-Tanzil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dalam nama-nama Al-Quran ini, ya, walaupun ini merupakan hadhi asyur asma Al-Quran Al-Karim, merupakan nama-nama yang masyhur, tetapi ada juga wa ma'addahu ba'dal ulama asma'an lil Quran. Tapi ada juga sebahagian ulama yang menamakan Al-Quran dengan nama yang lain. Fahiya fi haqiqati sifatul lahu, dan pada hakikatnya ia merupakan sifat, walaisat asma, dan bukannya nama seperti nur. Nur merupakan sifat bagi Al-Quran. Kemudian kita lihat yang berikutnya, maqasid nuzul Al-Quran, tujuan diturunkan Al-Quran. Yang pertama hidayatun nas, yang kedua al-i'jaz, dan yang ketiga at-ta'abud bitilawatihi. Kita lihat maqasid hidayatun nas. Mal maqsud hidayatun nas? Nazal al-Quranil Karim li hidayatin nas ila ma yas'aduhum fi dunyahim wa akhiratihim
wa tamtazu hadhihi al-hidayah an ghairiha bi annaha ammah wa tammah wa wadihah. Hidayatun nas, petunjuk bagi manusia, di mana diturunkan Al-Quran itu untuk memberi hidayah, petunjuk kepada manusia, untuk menggembirakan mereka sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan petunjuk ini merupakan satu keistimewaan berbanding dengan yang lain dengan sebab ammah dia, dan yang kedua disebabkan tammah, dan yang ketiga disebabkan wadihah. Kita lihat yang pertama, hidayatu ammah. Apa dia hidayatu ammah? Fali'annaha syumilat as-saqalain al-insa wal jinna fi kulli zaman wa makan. Amma itu, adapun yang umum itu, kerana ia meliputi dua kelompok, iaitu manusia dan jin pada setiap masa dan tempat. Yang kedua, hidayatu tammah. Fali'annaha tadammanat umuran yahtaj an-nas ilaiha fi aqaidihim wa ahlakihim wa ibadatihim wa muamalatihim. Tammah ini, kesempurnaan ini, ia meliputi, mengandungi perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia, iaitu akidah, akhlak-akhlak, ibadah, dan pergaulan mereka. Dan yang ketiga, hidayah wadihah. Fali'annaha ardat mawdu'at wal qadaya ardan ra'i'an muksiran yajma'u bainal idah wal ikna. Iaitu wadihah, penjelasan. Kerana ia menunjukkan perkara-perkara dan isu-isu yang berlaku, yang memberi kesan, dan ia menghimpunkan antara penerangan dan penerimaan. Kemudian, maqasid nuzul Al-Quran yang kedua, al-i'jaz. Mal maksud al-i'jaz huwa Al-Quranil Karim mu'jizatun khalidatun tashhadu bisidqin nabi fima ballaghu an rabbihi. والدليل على إعجازه أن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله فعجزوا. Maqasid nuzul Al-Quran yang kedua, al-i'jaz, iaitu mukjizat, iaitu di mana Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, disaksikan dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima daripada Tuhannya, iaitu Allah. Dan dalil atas kemukjizatan tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencabar orang Arab Quraisy mendatangkan sama seperti Al-Quran, ataupun kalau tidak mampu semuanya, 10 surah yang sama sepertinya, ataupun jika tidak mampu 1 surah sahaja, maka mereka tidak mampu melaksanakannya, ataupun mereka ayat yang boleh menandingi mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, maqasid nuzul Al-Quran, iaitu ta'abud bitilawatihi. Yajibu 'alal muslim an yuksar min tilawatil Quran lianna hadhihi tilawah tarfa'u darajat wa tamhu sayyi'at wa tuhazzib ahlaqahu wa tashrah sadrahu. Iaitu membacanya merupakan satu ibadah wajib ke atas setiap muslim, setiap umat Islam memperbanyakkan bacaan Al-Quran, kerana dengan membaca Al-Quran dapat mengangkat darjat seseorang, menghapuskan dosa-dosanya dan menghapuskan kejahatannya, dan mendidik akhlaknya serta melapangkan dadanya. Jadi, inilah tajuk yang kedua yang dapat kita kongsikan pada kali ini, dan insya-Allah pada masa akan datang kita lihat pula tajuk yang ketiga di dalam ulum Al-Quran, iaitu awwala ma nuzila minal Quran
وآخر ما نزل من القرآن والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.